Menggunakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa'i wal aswa'i wal adwa. Ya Allah, jauhlah aku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 19 Oktober 2022. Perkhidmatan My Online Passport Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Sabah akan diperluas ke seluruh negeri sekiranya mendapat sambutan. Sejak diperkenalkan pada 1 Julai 2020, perkhidmatan di JIM Pusat Transformasi Bandar UTC Kota Kinabalu itu kurang mendapat sambutan pemohon untuk pembaharuan pasport secara dalam talian. Sambutan agak kurang memuaskan di negeri Sabah, sedangkan kemudahan ini adalah kemudahan yang paling mudah sekali dan memudahkan pelanggan yang mana mereka tidak perlu lagi datang ke pejabat dan bersesak menunggu queue. So hanya mereka perlu mohon online menggunakan aplikasi smartphone. Pengarah JIM Sabah, Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusof berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan kaunter perkhidmatan dalam talian JIM UTC Kota Kinabalu. Berdasarkan statistik, seramai 24,824 pengunjung hadir secara fizikal di JIM UTC Kota Kinabalu dari 2020 hingga 2022. Daripada jumlah itu, hanya 5,460 pemohon yang membuat pembaharuan pasport secara dalam talian. Usaha meluaskan liputan telekomunikasi khususnya dalam kawasan pelancongan adalah inisiatif dan tumpuan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama-sama penyedia syarikat telekomunikasi. Terang lagi bersuluh, inisiatif tersebut disaksikan Menkom Tan Sri Anwar Musa serta Ketua Setiausaha KECOM Datuk Seri Muhammad Mentek dalam lawatan kerja di daerah Semporna baru-baru ini. Wartawan Asmah Asmuni ada laporannya. Sebelum ini terdapat aduan diterima daripada pelancong bahawa kemudahan telekomunikasi dan internet tidak dapat diakses sepenuhnya di beberapa buah pulau seperti Pulau Sipadan. Malah ada penduduk dan anggota keselamatan turut menyuarakan perkara yang sama sekaligus menyukarkan perhubungan komunikasi. Isu ini dipandang serius oleh KECOM agar kemudahan tersebut dapat dinikmati dan diselesaikan segera. Justru lawatan kerja Menkom Tan Sri Anwar Musa baru-baru ini ke beberapa buah pulau di Semporna adalah bagi melihat sendiri keperluan pembinaan menara telekomunikasi, keboleh capaian jarum lebar serta manfaat kemudahan pedi kepada penduduk. Ia kemudian disusuli lawatan kerja rasmi Ketua Setiausaha KECOM Datuk Seri Muhammad Mentek bagi mengenal pasti menentukan kawasan bersesuaian untuk pembinaan menara telekomunikasi selain memastikan projek berkenaan dapat dipercepatkan pembinaannya. Setakat ini di bawah jendela 1 yang bermula daripada tahun 2020 hinggalah tahun 2022 terdapat 5 menara yang akan dibina di kawasan kepulauan di Semporna, iaitu 3 di Pulau Bumbung, 1 di Pulau Pababak dan 1 lagi di Pulau Sipadan setakat ini. Dan selain daripada itu, berdasarkan pada tinjauan saya juga, saya perhatikan ada juga menara-menara sedia ada
yang mana commercial tower, dan ada juga menara yang dipunyai oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia. Dan kita akan mengadakan perbincangan dengan mereka. Mungkin kita boleh adakan kolaborasi. Mungkin kita boleh tumpang menara mereka yang sedia ada itu sendiri. Jadi ini dapat menjematkan kos dan dapat menjematkan masa untuk kita melengkapkan ekosistem telekomunikasi di kawasan kepulauan itu sendiri. Projek dilaksanakan di bawah program Jalinan Digital Negara Jendela 2020-2022 ini dijangka bermula sebelum akhir tahun ini dan dijangka siap sepenuhnya menjelang suku pertama tahun hadapan. Lawatan kerja turut diadakan di Pulau Danawan melibatkan lebih 3,000 penduduk di pulau berkenaan. Berdasarkan pada maklum balas daripada penduduk kampung, ada beberapa gangguan daripada segi perkhidmatan telekomunikasi di sini oleh sebab bekalan elektrik yang tidak begitu konsisten, dan pihak MCMC akan berbincang dengan pihak Celcom yang merupakan teraju utama membina menara ini untuk mempertingkatkan lagi kemudahan telekomunikasi dengan mempertingkatkan lagi daripada segi kemudahan bekalan elektrik yang akan memberikan punca kuasa elektrik pada menara telekomunikasi itu sendiri. Yeah, the telecommunication reception is pretty good during the day. At night time it gets a bit worse, but that's all right. I'm here on holiday and not to stick on my phone. Ya, betul. Tak ada line sebab malam kadang-kala ada, kadang-kala tak ada. So, baiklah kalau dapat bina itu satellite. Usaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk membina beberapa buah menara telekomunikasi di beberapa pulau di sekitar sempurna termasuk Pulau Sipadan ini bakal memberi manfaat kepada anggota keselamatan dan juga beberapa pelancong yang tiba ke pulau-pulau berhampiran sempurna ini. Ia sekaligus dapat menambah baik jaringan telekomunikasi di sekitar sempurna dan bakal menarik lebih ramai lagi pelancong untuk tiba ke sini. Laporan Asma Asmuni untuk Berita RTM. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatat 133 kes positif baru semalam, melonjak 25 kes berbanding sebelum ini. Peningkatan itu dipengaruhi pertambahan jumlah sampel ujian kepada 1,915 meskipun kadar penularan menurun kepada 6.95%. Satu kes kematian dicatatkan di daerah Pitas. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, jumlah daerah yang merekodkan kes 2 angka meningkat kepada 6 daerah. 8 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Sebanyak 126 kes baharu berada dalam kategori 1 dan 2, 4 kes dalam kategori 3, 2 kes dalam kategori 4 serta 1 kes dalam kategori 5. Seramai 60 pelajar B40 disantuni melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Bantu Mereka. Anjuran DEPS Restructuring Counselling Agency DRCA Management Sdn Berhad dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS. Ia melibatkan pelajar dari Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kota Kinabalu, Pinampang, Tuaran dan PPD Papar. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Tahniah Jaman mengalu-alukan penglibatan sektor korporat atau pihak berkaitan mengadakan program bersama JPNS bagi meningkatkan kesejahteraan hidup pelajar yang memerlukan di negeri ini khususnya melalui makanan berkhasiat. Beliau berucap sempena pelancaran program Bantu Mereka di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Pengarah Pendidikan Sabah Sektor Pembangunan Murid Mudim Biting. Murid-murid kita terdiri daripada pelbagai latar belakang dan tentulah mereka yang datang dari latar belakang yang memerlukan, yang susah, sangat memerlukan bahan-bahan makanan asas dan keperluan-keperluan lain. Dengan kita memberikan bantuan-bantuan begini, ini akan memudahkan merangsang mereka untuk belajar dengan lebih baik di sekolah. Sementara itu, pihak DRCA Management Sdn Berhad memaklumkan program ini akan diperluaskan di seluruh negeri. Okey, program Bantu Mereka ni agak kami menubuhkan ada semata-mata untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan dan asnaf supaya mereka boleh menikmati makanan asas yang berzat
supaya mereka dapatkan satu kesihatan yang lebih bagus untuk menjayakan pelajaran mereka. Antara sumbangan yang diberikan berupa keperluan asas seperti beras, gula, roti, minuman malt coklat dan minyak masak serta peralatan sekolah. Para guru perlu mencontohi sifat-sifat Rasulullah demi membentuk kepribadian dan jati diri yang baik untuk dicontohi pelajar. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kudat, Sektor Pengurusan Sekolah Asung Japrin berkata, ia penting bagi memastikan setiap perlakuan atau tindakan yang dilakukan tidak tersasar daripada ajaran agama Islam. Saya fikir terutama kita Muslim ini, Nabi Muhammad SAW adalah rujukan kita, ikutan kita. Saya fikir kalau kita semua mengikut jejak langkah baginda, mengikut contoh teladan yang ditinggalkan oleh baginda, kita tidak akan tersasar. Beliau bercakap kepada RTM selepas program diskusi pendidikan Rasulullah dicintai, ajaran direalisasi. Anjuran Ikatan Guru Muslim Malaysia iGuru Sabah dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Kudat di Kudat. Program julung kali sempena sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah ini turut disambut baik warga pendidik. Program ini sangat berkesan. Daripada program ini kita dapat melihat dan mendidik pelajar supaya mencontohi Rasulullah SAW dan juga menjadikan pelajar itu menjadi jati diri yang sangat sempurna. Apa yang saya dapati, dia banyak mendidik untuk murid-murid kita. Contohnya macam 3S tadi, salam, senyum dan sabar. Jadi saya rasa itu mungkin boleh diaplikasikan dan diamalkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita mau meletakkan Rasulullah SAW sebagai contoh figure yang terbaik dalam diri hati seorang pendidik. Sebab itulah kita Ikatan Guru Muslim Malaysia, iGuru Cawangan Sabah, memfokuskan keahlian-keahlian di kalangan cikgu-cikgu, khususnya bersama PPD Kudat kali ini untuk menyertai keahlian iGuru. Pelaksanaan program akan diperluas pada masa akan datang dengan melibatkan pelbagai pihak. Malaysia Championship of Performing Art MCOPA akan mengadakan sesi uji bakat selama 2 hari di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC bermula 29 Oktober ini. Pengarah pasukan kebangsaan MCOPA World Championship of Performing Art WCOPA, Jasni Muhammad Yaakob berkata, pihaknya akan memilih peserta terbaik dan berbakat untuk mewakili negeri ke Grand Final MCOPA pada Januari 2023. Kemudian peserta terpilih bakal mewakili negara ke WCOPA 2023. Saya yakin Sabah ni memang ramai talent-talent yang berbakat ya. Saya menyuruh lagi datanglah beramai-ramai untuk uji bakat. Mungkin tahun depan anda bakal bergelar Champion of the World di WCOPA. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah ini di studio RTM Kota Kinabalu. Uji bakat turut diadakan di Pulau Pinang pada 19 November depan, manakala uji bakat di Sarawak, Johor Bahru dan Kuala Lumpur akan dimaklumkan kemudian. Lebih 50 peserta disasarkan akan mewakili Malaysia ke WCOPA pada tahun hadapan, meliputi kategori vokal, tarian, instrumental, model, lakonan dan seni industri kreatif melibatkan peserta berumur 5 tahun dan ke atas. Ia turut melibatkan lebih 70 buah negara dari seluruh dunia yang akan berentap di Hollywood Amerika Syarikat. Hadiah bernilai lebih RM25,000 ditawarkan di peringkat akhir MCOPA dan beberapa bootcamp akan diadakan untuk peserta MCOPA dan WCOPA terpilih menjalani latihan intensif selama 2 bulan sebelum bersaing di Hollywood, California, Amerika Syarikat nanti. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Saya Sabrina Baas. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Kita menghijau
bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Ada bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 19 Oktober. Gabungan Parti Sarawak GPS akan mempertimbangkan untuk menerima kerjasama daripada beberapa parti lain bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Mendedahkan perkara tersebut, Pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata pelawaan ini menjadi petunjuk GPS, sebuah parti yang diintai parti lain untuk sokongan. Nama you kaca tu semua orang ada, tapi kita dengar lah. Ya, apa kata orang bergerek bergerek. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kali kedua dan mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi GPS di Ibu Pejabat Parti PBB di Jalan Bakor, Kuching. Mengenai persediaan PRU15, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga Premier Sarawak turut menyatakan GPS akan bertanding di semua 31 kerusi parlimen dengan slogan Sarawak First. Beliau menambah senarai calon dan manifesto akan diumumkan selepas tarikh penamaan calon oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR Khamis ini. Agenda mempertahankan hak-hak Sarawak merupakan antara elemen penting dalam kandungan manifesto itu kelak yang merangkumi Perjanjian Malaysia 1963 dan beberapa perkara lain. Ini termasuk pemberian geran khas mengikut perkara 112D Perlembagaan Persekutuan, Perihal Perundangan, Kuasa Mahkamah Tinggi Borneo dan pengiktirafan jabatan-jabatan teknikal di Sarawak untuk melaksanakan projek-projek persekutuan termasuk Jabatan Kerja Raya, Jabatan Peraliran dan Saliran dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Kenyataan oleh Presiden Parti Bumi Kenyalang PBK Wun Lee Shan yang meminta rakyat Sarawak untuk melemahkan gabungan Parti Sarawak GPS serta tidak mengundi GPS dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang adalah berdasarkan idea putar belit beliau bahawa kerajaan persekutuan yang kuat tidak memberi manfaat kepada Sarawak disifatkan sebagai karut dan langsung tidak masuk akal. Ketua WIP GPS Datuk Sri Fadilah Yusof dalam satu kenyataan menegaskan sebaliknya kebenaran yang berlaku berdasarkan rekod prestasi sejak pembentukan GPS pada tahun 2018 membuktikan bahawa barisan ahli parlimen yang kuat daripada GPS dalam kerajaan persekutuan telah membawa kepada lebih banyak faedah untuk Sarawak. Beliau berkata GPS yang kuat bererti suara yang kuat untuk Sarawak dalam kerajaan persekutuan dan GPS yang lemah bermaksud suara yang lemah untuk Sarawak dalam kerajaan persekutuan. Datuk Sri Fadilah merupakan Menteri Kanan Kerja Raya memberitahu wakil ahli parlimen daripada GPS yang ramai dalam kerajaan persekutuan telah boleh dan akan membawa suara yang lebih kuat dan tegas dalam tuntutan untuk Sarawak dan rakyatnya. Sarawak menerusi Kementerian Utiliti dan Komunikasi masih dalam perancangan untuk menggabungkan 4 agensi bekalan air di Sarawak bagi meningkatkan kecekapan pengurusan air serta memenuhi keperluan bekalan air bersih di setiap pelosok negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu usaha tersebut akan melibatkan gabungan 4 agensi iaitu Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu, Lembaga Air Kawasan Utara dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar.
Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bagaimanapun menjelaskan pelbagai perkara perlu disusun atur semula sebelum gabungan tersebut dapat dilaksanakan dengan mengambil kira aspek perundangan serta sistem pengurusan agensi masing-masing yang memerlukan penyelarasan. Belum lagi, kerana kita ada Sibu Authority, kita ada Kuching Water, kita ada Miri Authority. Laku. Dan mereka ada mempunyai their own planning. So what do we do? We consolidate semua ini di bawah One Water Authority, satu. Nombor dua dia, kita nak jagakan juga air dalam tasik. We got a lot of water bodies through our dam lah. Macam Bakun, Murun, all that. We have to have an authority to regulate it. Sehubungan itu, Premier Sarawak juga menyatakan hasrat Sarawak untuk terus mengkaji serta membangunkan teknologi tenaga hijau hidrogen menggunakan sumber air sedia ada di negeri ini. Justru, beliau berharap agar kerajaan negeri mendapat kerjasama daripada penggiat industri tempatan serta antarabangsa dalam merealisasikan hasrat tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Borneo International Water and Wastewater Exhibition and Conference BWEC, Anjuran Persatuan Air Malaysia MWA, Cawangan Sarawak di Kuching. Program tersebut menghimpunkan seramai 530 orang delegasi dari seluruh dunia yang terdiri daripada pakar-pakar dalam industri pengurusan air dan air kumbahan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat akan terus meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru dan pelajar melalui pelbagai persekitaran dan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang lebih kondusif. Menterinya Datuk Roland Sagah Wee-In berkata, kerajaan komited dan terus prihatin terhadap tahap penguasaan bahasa itu termasuk dalam kalangan rakyat Sarawak. Datuk Roland Sagah menjelaskan bahasa Inggeris juga sebagai bahasa komunikasi antarabangsa dan bahasa untuk sains dan teknologi terutama dalam bidang sains komputer dan biosains genetik serta perubatan. Beliau menambah untuk meningkatkan penguasaan rakyat dalam bahasa Inggeris. Beliau menegaskan salah satu usaha yang dilakukan Sarawak ialah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah rendah. Beliau berkata Sarawak memulakan pelaksanaan itu pada 2020 bermula dengan kelas tahun 1 di semua 1048 sekolah rendah kerajaan. Selain itu, katanya kerajaan negeri melalui kementerian telah melabur lebih 18 juta ringgit untuk menyokong pelaksanaan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Beliau berucap merasmikan Simposium Pendidikan Bahasa Inggeris Sarawak 2022 di Miri. Seramai 120 guru daripada 8 buah pejabat pendidikan daerah menyertai simposium tersebut. Peminat karya seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee di Sarawak dijemput menyaksikan pertandingan akhir Bintang P. Ramlee peringkat kebangsaan Sabtu ini. Ketua Penolong Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Nasir Lariwa berkata, setelah 2 tahun tidak berkumandang di kaca TV, inilah peluang peminat di negeri ini menyaksikan sendiri pertandingan tersebut. Pertandingan akhir itu yang akan berlangsung di Stadium Perpaduan Petrajaya turut disiarkan secara langsung di TV2, TV OK, Radio Klasik dan Sarawak FM. Nasir Lariwu jelaskan perkara itu dalam satu sidang media di Kuching. Tuan rumah diwakili pasangan Muhammad Firdaus Abu Bakar dan Siti Azliani Jasni. Zon Utara pula diwakili Muhammad Amir Zul Maula Abdul Aziz dan Nazatul Farah Ain Muhammad Hussein, sementara Zon Tengah pula diwakili Zainal Roslan dan Nabila Muhammad. Pasangan dari Zon Selatan pula Dani Hasbullah Muhammad Razi dan Nur Hasima Kadir, Zon Timur Muhammad Wahidul Zaman Baharudin dan Nur Azmina Muhammad Nasir. Manakala Zon Sabah diwakili Muhammad Syazrul Nizam Matusin dan Rafidah Azgali. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud dijangka hadir bagi menyaksikan pertandingan itu. Hadir sama dalam sidang media itu Timbalan Pengarah RTM Sarawak Nur Jihan Yahya. Pada malam kemuncak itu turut diadakan 25 cabutan bertuah dengan hadiah utama sebuah motosikal.
Sebanyak 16 lokasi disenaraikan bagi penugasan kawalan lalu lintas oleh bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching untuk mengurang dan melancarkan pergerakan lalu lintas supaya kesesakan berlaku pada tahap yang minima. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashmun Bajah mendedahkan 16 lokasi tersebut ialah Bulatan Setiaraja, Jalan Kana, Bulatan Lingkaran Luar Kuching, Jalan Satok, Jalan Setutong, Jalan Tun Razak, Jalan Tun Salahuddin dan Bulatan Uplands. Turut disenaraikan ialah lampu isyarat mendu, Jalan Green, Jalan Lapangan Terbang, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus, Jalan Datuk Bandar Mustafa, Jalan Batu Lintas, Jalan Laksmana Cheng Ho dan Jalan Simpang 3. SCP Ashmun dalam kenyataan media turut memaklumkan penugasan kawalan lalu lintas akan dilaksanakan pada 3 waktu setiap hari bermula pada pukul 6.30 sehingga 8.30 pagi, pada waktu tengah hari pula bermula pukul 12.30 tengah hari sehingga 2 petang, manakala pada waktu petang bermula 4 petang sehingga 6.30 petang. Walau bagaimanapun katanya, ia bergantung kepada keadaan cuaca. Sekiranya hujan lebat, pemantauan akan dilakukan bagi mengurangkan risiko keselamatan anggota yang bertugas. Tegasnya, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati ketika memandu atau menunggang dan sentiasa bersabar dengan kesesakan lalu lintas di daerah Kuching. Sarawak Energy akan meneruskan operasi pelepasan air bermusimnya secara terkawal dari takungan loji empangan hidroelektrik Bakun bermula esok ini sehingga 3 November depan. Sarawak Energy Berhad (SEB) dalam kenyataannya berkata, prosedur itu merupakan sebahagian daripada amalan pengurusan piawai pengendali kuasa hidro untuk mengawal paras air huluan dan mengekalkan takungan pada tahap selamat. Amalan piawaian ini telah dilaksanakan sejak empangan berkenaan beroperasi pada 2010 dan merupakan amalan biasa bagi pengendali tenaga hidro di seluruh dunia. Menurut syarikat itu, sebelum operasi tersebut dilaksanakan, kebenaran terlebih dahulu diperoleh daripada Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dan komuniti yang berkaitan juga akan dimaklumkan sebelum pelepasan seperti yang dijadualkan. Sejak pengoperasian empangan hidroelektrik Bakun, banjir di kawasan hiliran telah berjaya diminimumkan kerana empangan itu menahan sejumlah besar air hujan. Pustaka Negeri Sarawak akan menganjurkan Festival Penulis-Penulis Sarawak SAF 2022 pada 24 hingga 29 hari bulan ini. Dalam satu kenyataan media, Pustaka berkata program SAF 2022 pada tahun ini yang bertemakan legasi akan diadakan secara serentak di ketiga-tiga kampus iaitu di Kuching, Sibu dan Miri. Kenyataan itu juga memaklumkan pelbagai program serta aktiviti menarik akan disajikan secara hybrid iaitu sama ada fizikal atau dalam talian sepanjang festival berkenaan. Antara program yang telah disusun Ato adalah dalam bentuk bengkel, drama, forum, seminar, perkongsian ilmu, pameran dan penjualan buku. Selain itu, bagi meraihkan penulis dan penerbit Sarawak, Majlis Makan Malam Gala Penulis-Penulis Sarawak juga akan diadakan di Kuching. Ia bakal dirasmikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah mewakili Premier Sarawak. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 19 Oktober. Sebelum itu, kami di RTM Sarawak mengalu-alukan keluarga Malaysia bersama-sama menyaksikan Bintang Piramli Kebangsaan 2022 Sabtu ini di Stadium Perpaduan Putrajaya Kuching. Ia juga boleh disaksikan secara langsung melalui saluran TV2, TV OK, Radio Klasik dan Sarawak FM. Baik, sehingga berjumpa lagi. Salam keluarga Malaysia.